Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang ni Atin berada di Tambatan Diraja, iaitu salah satu mercu tanda yang terkenal di Kota Baru, Kelantan. So sekarang ni Atin nak naik bot, Atin nak pergi ke Kampung Laut, iaitu kawasan yang mempunyai sebuah masjid lama dan pelbagai seni warisan. So nak tahu apa lagi yang menarik dekat Kampung Laut? So jom ikut Atin sampai habis video. Jadi, dari Kota Baru untuk ke Kampung Laut, Atin menggunakan bot yang akan membawa orang tempatan ataupun pelancong sama ada dari Kota Baru ke Kampung Laut atau Kampung Laut ke Kota Baru yang mampu memuatkan 20 hingga ke 30 orang dalam satu masa. Dengan menaiki bot ini, kita mampu melihat dan merasai pengalaman dan juga pemandangan indah sekitar Sungai Kelantan. Dari dulu hinggalah sekarang, sungai ini aktif dijadikan sebagai pengangkutan kayu balak untuk ke suatu tempat, termasuklah semasa pembinaan Masjid Kampung Laut. Kampung Laut merupakan sebuah kawasan yang terletak di tepi laut. Tapi apabila berlakunya pembesaran dan penimbunan delta Sungai Kelantan, maka Kampung Laut menjadi semakin besar dan semakin jauh dengan laut. Banjir besar yang melanda negeri Kelantan pada tahun 1966 hingga 1967 telah menghakis tapak masjid yang terletak di tebing Sungai Kelantan dan telah mengakibatkan sebahagian daripada masjid telah pun runtuh. Keadaan Masjid Lama Kampung Laut yang terbiar telah mendapat perhatian Persatuan Sejarah Malaysia. Struktur masjid yang dirombak telah dipindahkan menggunakan tongkang yang ditarik perahu bermotor dari Sungai Kelantan ke stesen kereta api Kota Baru. So sekarang ni kita dah sampai dekat Masjid Kampung Laut, iaitu masjid yang tertua di Asia. Kampung Laut merupakan salah satu kampung yang tertua di Kelantan. Nama Kampung Laut juga telah pun disebut di dalam sejarah Kelantan semasa Long Yunus dilantik menjadi Yang di-Pertuan Kelantan. Semasa pemerintahan baginda, anaknya Long Ismail telah pun dilantik sebagai Raja Muda dan telah pun bersemayam di Kampung Laut. Hasrat untuk dipulangkan ke tempat asalnya yang tersimpan sekian lama akhirnya menjadi kenyataan apabila cadangan tersebut telah dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Laman warisan yang dibina bersebelahan dengan Masjid Kampung Laut ini merupakan pembinaan kompleks yang membolehkan usahawan tempatan untuk mempamerkan dan menjual produk hasil tangan mereka kepada pengunjung. So sekarang ni Atin ada dekat Laman Warisan Seni Kampung Laut. So nak tengok apa yang ada dekat sini? Jom kita tengok. Hai,
Hai, so sekarang ni kita ada dekat depan kedai batik ni. So Atin memang excited sangat nak buat batik. So jom kita buat sama-sama. Lukisan batik ini pada mulanya telah dilukis sendiri oleh pelukis batik, sama ada menggunakan pensel atau lilin yang dipanaskan dengan alatan khusus secara spontan. Kemudian, ia akan diwarnakan dengan menggunakan serbuk warna yang dicampurkan dengan air. Di sini, kita boleh lihat hasil batik yang telah dihasilkan oleh pelukis di sini. Para pelancong boleh memilih lukisan yang disukai untuk diwarnakan. Setelah diajar cara untuk mewarnakan batik, Atin juga tidak melepaskan peluang untuk mencuba. So ni hasil yang Atin dapat buat hari ni. So sebenarnya seronok betul warna batik ni. Dia leceh tu tak leceh mana sebab dia ada berbagai teknik. Sekejap. Kedai tu macam menarik. Jom kita pergi sekejap. Seni kraft wow mempunyai nilai estetik yang tersendiri dan penuh dengan seni halus. Asalnya, wow merupakan permainan masa lapang petani terutamanya pesawah padi. Wow yang diperbuat daripada kertas yang berangka dan rangkanya pula diperbuat daripada buluh. Kraft wow tersangatlah popular di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis. Ada kompang lah. Dah lama tak main kompang. Jom kita try. Atin nak try juga boleh? Boleh. Boleh. Kenapa tak boleh? Okey. Ya. Yang macam mana? 4, 2, 1. 4, 2, 1. Okey, come. Ya, ikut saya tau. Alright. 1, 2, 3. So sekarang ni Atin ada dekat RS Serunding. So apa yang kita nak tengok kat dalam ni, jenis-jenis serunding and proses. Jom kita masuk. Okay, so hi semua. So sekarang ni Atin bersama asisten kepada owner RS Serunding. So boleh perkenalkan diri? Okay, saya nama Nur Farahiyah binti Ramli, adik kepada Farhan, pengurus kat sini, owner RS Serunding lah. So saya nak tanya, kenapa RS Serunding and apa nama penuh untuk RS Serunding tu sebenarnya? RS Serunding ni dia asalnya asal daripada nama arwah mak saya, Ramlah Saleh. Ramlah Saleh Serunding. RS itulah. Sebenarnya RS Serunding ni dia founder asal dia arwah mak dia dah 37 tahun lah kiranya RS ni ditubuhkan, dah 37 tahun. Jadi selepas arwah mak saya ni meninggal 4 tahun lepas, jadi kami adik-beradik ni sambung legasi RS ni. Tapi abang saya yang Encik Farhan tu lah yang mastermind punya ni. Jadi yang pengurus semua ni. Jadi saya hanya urus kat kedai ni je bila dia tak ada ke apa kan. Jadi semua staff kat sini pun terdiri daripada ahli keluarga dengan adik-beradik lah. Okay, so sekarang ni Atin dah sampai dekat Rumah Panjang Kampung Laut. So jom kita tengok info yang korang boleh dapat dekat dalam rumah ni. Rumah Kampung Laut ini terbahagi kepada 6 buah rumah, tetapi kami hanya dapat mengkaji 4 buah rumah sahaja. Rumah pertama, rumah kedua,
gabungan rumah nombor 3 dan juga rumah keempat. Ketiga-tiga rumah ini terdapat pembahagian zon ruang iaitu public, semi-public dan juga private. Ruang public ini adalah ruang yang boleh dimasuki oleh semua orang, tentunya dengan kebenaran pemilik rumah seperti ruang tamu. Manakala, ruang semi-public pula adalah ruang yang boleh dimasuki oleh orang yang diingini oleh pemilik rumah seperti dapur dan juga tandas. Dan akhir sekali adalah ruang private. Ruang private ini adalah ruang yang terhad hanya kepada pemilik rumah atau ahli keluarga pemilik rumah sahaja seperti bilik tidur dan juga tandas persendirian. Nama saya Nasruddin Saleh. Nasruddin Saleh. Memang asal rumah Mama Panjang dulu lah. Memang asal situlah dulunya. Asal situ, saya dilahirkan di situ. Oh, Pak Ulu lahir tahun? Tahun 49. 1949. 1949. Okey. Saya berkeluarga, kira agak ramai lah. Saya anak dengan perempuan saya dapat 9. Cucu sekarang 17. Orang-orang di Kampung Laut atau Kampung Datuk mengenalinya dengan sebutan Rumah Panjang. Rumah induknya yang mempunyai reka bentuk rumah tiang 12 mula dibina pada tahun 1895 oleh seorang tokoh yang bernama Datuk Cik Kop yang telah pun menjadi orang besar istana dan orang kanan Raja Patani dari Wangsa Raja Muda Kampung Laut iaitu Long Ismail bin Long Yunus. Kata salah seorang penghuni di Rumah Panjang ini, dulunya kawasan di sekitarnya banyak didapati pokok cengah dan Datuk Cik Kop telah memanfaatkan darinya untuk dibuat rumah dan tidak susah-susah mencari kayu di tempat lain ataupun dibeli. Yang sekarang sampai sekarang budaya dia panggil Urbana Gerci. Selalu saya sini bila pelacur-pelacur datang selalu main dekat masjid. Cara dia menyanyi pun cara bahasa macam bahasa ada. Saya pernah serta dulu ya. Pernah menjadi sebahagian dia orang Ya maulana hamu atau macam tu. Pada masa dahulu, rumah yang mempunyai pintu gerbang dan ukiran selalunya dimiliki oleh seorang yang berstatuskan orang bangsawan dan mungkin juga orang istana. Tarikh yang tertera pada dinding di dalam rumah kedua iaitu 1913, kemungkinannya rumah ini mula dibina atau tarikh mula disambung yang dimulai dengan rumah yang di sebelah kanan dahulu. Dari masa ke semasa, bertambah lagi bilangannya sehinggalah menjadi 7 buah semuanya. Kini, rumah panjang ini telah menjadi rumah panjang yang terdiri daripada 3 buah rumah yang bersusun atur dan kelihatan memanjang di sebelah rusuk. Rumah panjang Kampung Laut ini menggunakan jenis tangga lubang dan puting pada rasuk lantai. Kedua-dua keping kayu yang akan disambungkan hendaklah sama tebal. Bahagian hujung pemidang lidah bertemu dengan pemidang tegak. Bahagian puting pula dikerat pada hujung pemidang lintang dan tebalnya lebih kurang 1/3 daripada tebal kayu. Sistem tangan juga merupakan sistem pembinaan rumah tradisional yang sinonim pada zaman dahulu. Kerana masyarakat pada zaman dahulu tidak mempunyai alatan yang canggih untuk membuat struktur rumah yang kukuh. Antara keistimewaan rumah panjang Kampung Laut ialah tiang yang digunakan yang diperbuat daripada kayu yang menjadi struktur utama untuk menampung beban daripada bumbung, dinding dan juga lantai. Bahan yang digunakan untuk membuat struktur tiang ialah kayu cengal dan ini kerana pada zaman dahulu kayu cengal sangatlah mudah didapati di sekitar kawasan Kampung Laut dan ia dijadikan sebagai bahan untuk membuat struktur utama seperti tiang, rasuk, dinding dan juga yang lain-lain. Bagi tiang di bahagian luar rumah, mereka telah menggunakan tiang kayu cengal, namun terdapat perubahan tiang di rumah satu yang menggunakan tiang Roman kerana berlaku pengubah suaian di bahagian luar rumah.
Manakala di bahagian dalam rumah, terdapat struktur tiang di bahagian tengah-tengah rumah. Menurut orang zaman dahulu, tiang ini lebih dikenali sebagai tiang seri, dan menurut fahaman dalam bidang seni bina Melayu, tiang seri ini bermaksud sebuah tiang yang paling tinggi terletak di tengah-tengah rumah, kerana ia merupakan keunikan di dalam seni bina Melayu pada zaman dahulu sehinggalah kini. Malahan, terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa hampir 100% rumah tradisional Melayu mempunyai tiang seri. Menurut kepercayaan orang dahulu pula, tiang seri ini mempunyai kaitan dengan unsur-unsur mistik. Tangga juga ialah merupakan salah satu elemen struktural yang penting untuk menghubungkan dari satu aras ke aras yang lain. Tambahan lagi, rumah kampung Melayu amat sinonim dengan lantai yang ditinggikan di atas sebab tertentu, contohnya untuk mengelakkan dari air masuk ke dalam rumah serta menggalakkan laluan angin dengan lancar. Masa naik tu, masa air dah atas ni, kakak lepas dah lutut. Balik-balik, satu inci lepas tingkap. Dinding janda berhias ini terletak di bahagian dalam setiap rumah panjang kampung laut, terutamanya di bahagian dinding ruang tamu serta ruang bilik. Dinding janda berhias ini merupakan jenis dinding yang banyak digunakan pada golongan diraja, bangsawan dan juga orang berada. Dinding janda berhias ini ialah dinding yang diselangi dengan petak-petak tertentu dan petak panel tersebut selalunya berbentuk cembung atau timbul. Inilah yang maksud yang diterjemahkan dari dinding janda berhias mengikut orang zaman dahulu. Dinding di rumah panjang kampung laut ini menggunakan kayu cingal sebagai bahan utama. Tetapi terdapat perbezaan dari segi susunan panel kayu tersebut dan berdasarkan dinding di bahagian luar rumah panjang ini, ia menggunakan dua jenis susunan iaitu dinding susun sirih dan dinding keset. Jadi perbezaan kepada kedua-dua dinding ini boleh dilihat dari segi susunannya, iaitu dinding susun sirih ini disusun secara melintang dan saling bertindih di bawah yang menyebabkan papan menjadi condong mengikut sudut yang ditetapkan, dan ia juga bergantung kepada ketebalan papan kayu serta sudutnya yang berfungsi untuk mengelakkan air hujan dari masuk ke dalam rumah. Cara susunan dinding ini akan dimulakan dengan susunan papan yang bermula dari bahagian bawah dan diikuti dengan bahagian atas. Nama susunan sirih ini diambil sempena susunan papan tersebut seakan-akan susunan daun sirih yang ada di dalam bekas. Dinding ini boleh dijumpai di bahagian luar rumah kampung laut serta di beberapa bahagian dalam iaitu dapur, ruang tamu dan juga bilik tidur. Dinding anyaman buluh yang ada di dalam rumah ketiga telah pun menjadi pembahagi kepada dua bilik tidur. Pada zaman dahulu, semasa proses peringkat awal pembuatan dinding, masyarakat Melayu menggunakan daun pokok bertam, nipah, lontar dan juga sagu. Walau bagaimanapun, di Kelantan, Patani dan juga Terengganu menggunakan buluh sebagai pilihan utama kerana mudah untuk melentur, lembut dan juga tahan lama. Corak dan rupa ini diinspirasikan dari dinding janda berhias dan hasil anyaman ini banyak didominasi oleh kaum wanita pada masa dahulu yang dijadikan aktiviti menganyam. Penggunaan dinding zinc juga turut diguna pakai di rumah panjang kampung laut untuk menutup dinding-dinding kayu yang telah reput dan rosak disebabkan oleh banjir yang berlaku pada 2014. Pada banjir tersebut telah menyebabkan kerosakan yang teruk pada dinding tersebut dan perlu menggunakan zinc untuk menutup ruang yang lopong. Penggunaan zinc ini digunakan di beberapa ruang, contohnya di bahagian tandas rumah panjang kampung laut. Selain itu, dinding zinc ini juga dipasang di bilik tidur rumah kedua yang dikemaskan dengan cat. Walau bagaimanapun, penggunaan zinc untuk menggantikan dinding kayu asal ini hanyalah sedikit, memandangkan dinding di ruang lain masih utuh dan kuat.
juga merupakan salah satu elemen utama dalam pembinaan sebuah rumah. Pintu juga berfungsi sebagai laluan yang menghubungkan ke bahagian rumah yang lain serta berperanan sebagai pemisah di antara ruang di dalam rumah. Pintu masuk utama bagi rumah panjang kampung laut ini masih mengekalkan pintu yang lama dan tidak mengubahnya hingga sekarang. Pintu masuk utama ini mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang sama di mana ia menggunakan pintu dua daun yang boleh dibuka kedua-dua bahagian dan diperbuat daripada pokok kayu cengar. Reka bentuk bagi pintu bilik agak berbeza sedikit berbanding dengan pintu masuk utama rumah panjang kampung laut. Ada sesetengah ruang bilik mempunyai pintu yang istimewa di mana ia dihiasi dengan kerawang dan sisip angin untuk tujuan estetika dan lebih tampak kemas. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan posisi pintu bilik yang telah diubah untuk dijadikan sebagai bukaan tingkap. Tombol pintu pada zaman 50-an ini diperbuat daripada tembaga. Bahan yang digunakan bertujuan untuk mengelakkan daripada pembiakan kuman. Tembaga, perak dan juga loyang paling sesuai kerana ia mampu membunuh kuman yang melekat pada logam. Ianya juga akan lebih tahan lama dan juga tahan karat. Tombol, tangkai dan juga gelendung membentuk pemegang pintu. Cara ianya berfungsi ialah tombol dimasukkan ke dalam gelendung dan bertindak untuk memutarkan selak dan juga kunci pintu. Tombol dipasang di kedua-dua belah permukaan pintu menerusi silinder gelendung yang diketatkan dengan skru. Apabila tombol diputar, gelendung akan menggerakkan selak untuk membuka pintu. Tombol pintu biasanya mempunyai ukuran diameter kira-kira 2 atau 3 inci. Cara ketukan tombol pintu yang digunakan pada waktu dahulu terdapat perbezaannya, seperti cara ketukan pintu bagi kaum lelaki dan juga kaum perempuan. Ini kerana ia bertujuan untuk membezakan dan membuat penyediaan bagi kaum perempuan untuk menjaga batas aurat mereka. Kaedah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya budaya dan juga agama. Setiap penggunaan bumbung yang digunakan di rumah tradisional direka bentuk mengikut negeri. Bentuk sesebuah rumah dikenal pasti dengan bentuk bumbung dan mengetahui elemen yang terpenting yang membezakan bentuk-bentuk rumah di Kelantan. Bahagian kerangka yang diperbuat daripada kayu cengal sebagai bahan utama dan singgora pada bahagian atap pembinaan bumbung dan juga dinding merupakan unsur baru dalam pembinaan rumah di Kelantan. Rumah ini telah pun menggunakan atap singgora dan terdapat sesetengah bahagian yang menggunakan atap zinc, contoh di ruang parking, anjung dan juga ruang dapur. Hal ini berlaku kerana faktor seperti penyelenggaraan, perubahan jenis bumbung dan penambahan ruang menyebabkan penggunaan atap zinc dijadikan pilihan. Mesti ada yang tertanya-tanya kenapa atap singgora menjadi pilihan. Pada zaman dahulu kala, atap singgora mudah didapati, murah dan juga mudah untuk dipasang. Tetapi, pada zaman yang moden ini, atap singgora susah untuk didapati dan memerlukan tukang yang handal untuk memasang dan menjelenggaranya. Duduk kerajaan. Bagi duit kau tak soal kontrak tu mana-mana repair. Kontrak repair bagi elok. Dalam Pak Ru, saya nak ucapkan terima kasih lah dekat Pak Ru sebab luangkan masa dengan kami. Terima kasih Pak Ru. Sama-sama. Generasiku tercinta, kalian adalah kelompok bertuah yang sempat berteduh di langit alaf baru. Dengan keberanian sebagai bangsa bermaruah di tanah merdeka milik abadi kita. Generasiku yang bijak bestari. Ini bumi suci perjuangan nenek moyang yang bersumpah setia memartabatkan bangsa. Mendaulatkan tanah air, mencipta kebebasan dan membina istana merdeka yang kalian diami. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do
adu badu badu. Lepas tu kan aku duduk kat sini kan. Adu badu badu, adu badu 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 badu. Adu badu badu du du badu. Do badu badu badu, badu 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 badu. Do badu boo do. Adu badu badu boo boo badu. Adu adu badu badu, adu badu badu do do. Adu badu badu. Adu badu badu badu. Adu badu badu, adu badu badu badu. Adu badu badu, do badu badu. Adu do do do, adu badu badu, adu badu 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 badu. Adu badu badu do do badu.